Dan jangan jadi macam saya sebenarnya. Lighting RM400 tu tersadai selama 6-7 bulan. Sebab yalah saya orang kata apa, delay saya punya tindakan saya sebab saya rasa macam saya nak buat video gempak, tapi at the same time saya duduk fikir apa pula penonton akan rasa, saya ni relevan ke tak dan sebagainya kan. So, salam PKPB guys okay. Pada 14 Oktober, hari pertama kita PKPB dekat area Selangor, Putrajaya dan juga Kuala Lumpur guys, okay. So, despite of ramai yang marah lah, menteri, sepatutnya menteri lah yang kena kuarantin, bukan kita yang kena kuarantin dan sebagainya. Saya just nak cakap kepada you guys, ini adalah peluang yang terbaik untuk korang buat video YouTube anda. Sebab apa saya cakap macam tu? So, kalau kita patah balik kepada first PKP kita, in which sekitar 18 Mac tak silap. Ketika itulah YouTuber macam Sugu Pavitra ataupun Khairul Jamain, KJ ataupun Iman Kamil naik disebabkan tempoh PKP tersebut. So kalau macam kita tengok channel Sugu Pavitra, kalau saya tengok dekat dalam dia punya video tu kan, video first yang beliau publish adalah 10 Februari, 20 Februari lebih kurang macam tu, bermaksud sebelum PKP. Tapi selepas PKP, itulah masa beliau terviral. Daripada views dia hanyalah beberapa ratus, naik ribu, kemudian puluh ribu, kemudian kepada ratus ribu, kemudian berjuta-juta views. Ada satu video tu saya rasa macam sekarang ni, as of shooting sekarang, 2.4 juta orang tengok video Sugu Pavitra. Dan kalau kita bedah sikit lah, kenapa Sugu Pavitra boleh naik adalah disebabkan yang pertama of course PKP. Dan kita kena tengok kenapa PKP ada potensi menaikkan kita punya views dan juga subscriber. Okay, yang pertama kalau kita tengok daripada segi pattern orang menonton video YouTube, waktu PKP adalah waktu yang mana orang sama ada kehilangan kerja ataupun work from home, bekerja dekat rumah. So mereka ni sebelum PKP mereka langsung tidak ada masa untuk menonton video. Kalau menonton video pun video yang pendek-pendek kan, yang 1 minit ke bawah. Tapi bila mereka ni dah total lockdown, buat kerja pun kat rumah, kadang-kadang curi tulang, okay, mereka ni ada masa untuk search video yang mereka suka dekat YouTube. Contohnya lah kan, seorang perempuan yang dah bekerja, kemudian bila PKP sampai, so dia tak tahu nak buat apa, tapi dalam diri dia memang minat lah masakan kan, dia suka masak nasi goreng ke, nasi lemak ke, tu semua. Finally bila waktu PKP lah, dia ada kudrat untuk search kan resepi masakan dia dekat YouTube. So dia search nasi lemak, cara masak nasi lemak, kari kambing tu semua. Tiba-tiba terkeluar satu channel yang bernama Sugu Pavitra. Walaupun dalam keadaan channel Sugu Pavitra ni, dia punya technical pada saya agak lemah lah kan. Sebab ialah Sugu Pavitra bukan video maker, bukannya film maker. So logik lah Sugu Pavitra hanya menggunakan smartphone, clip mic pun tak ada kan, shotgun mic pun tak ada, lighting pun tak cukup dan sebagainya. Cumanya Sugu Pavitra unik in terms of daripada segi cara cakap dia lah kan. Walaupun beliau adalah bangsa India, tetapi uniknya fasih berbahasa Melayu dan cara penyampaian beliau tu sangat-sangat simple. Video pun tak panjang sangat. So beliau pun meletup dan sebagainya. Okay. So apabila saya dah ceritakan kepada you guys berkenaan dengan channel Sugu Pavitra, apa maksudnya untuk kita? Waktu PKP bersyarat inilah adalah waktu yang terbaik untuk korang buat video sebenarnya. Saya tahu ramai yang menonton video ni macam dah terlalu lama sangat nak buat video, tapi tak tahu timing dia bila kan, dan tak ada masa. So PKPB ni banyak masa kan. Ada yang macam work from home dan sebagainya. Ini adalah masa yang terbaik untuk korang buat video yang korang nak buat. Sama ada korang minat buat video ataupun korang nak gunakan peluang ini untuk kembangkan korang punya business, contoh kan. Tak kisahlah korang ni orang biasa ke, orang buat business ke, orang politik ke, artis ke, marilah kita start kita punya langkah untuk buat video YouTube sekarang. Kalau tak, bila lagi? Kalau ikutkan MKN, dia dah gariskan hanyalah 2 minggu. Dan PKPB ni pun bukanlah semua tempat kan, dekat Selangor, Kuala Lumpur, dekat Sabah je kan. Tempat lain masih lagi beroperasi macam biasa. Tapi semakin banyak pula alasan korang buat, semakin lama lah pula korang delay korang punya niat nak buat video YouTube. So inilah masanya. Dan kalau korang duk fikir, alamak kamera apa nak pakai tu semua, cikgu luar tak pandai lah nak buat video tu semua, jangan fikir pasal sudut teknikal. Kita just fikir benda apa yang kita boleh buat. Misal kata kalau tak ada kamera, saya kata anda senang berbohong sebenarnya. Ini apa dia? Ini apa dia? Smartphone kan? Tak perlulah tunggu smartphone macam saya. Saya guna Samsung Note 9. Harga pun lebih kurang RM3,000 lebih. Sekarang ni smartphone yang harga RM400, RM500 pun dah boleh buat video, dah boleh shoot Full HD. So saya nak challenge you guys untuk keluarkan smartphone you guys sekarang. Okay, kemudian buka application kamera. Okay, application kamera. Kemudian korang tekanlah butang record. Ni saya tekan video dan saya tekan butang record.
Okay, dah record semua kan? Hello, Assalamualaikum semua, selamat datang ke Cikgu Uluan. Hari ni saya nak share tips berkenaan dengan video making sebab saya minat video making dan sebagainya. So, korang kena tonton saya punya channel Cikgu Uluan. Okay, subscribe. So, bila dah tekan butang pause, butang tu, kita boleh share terus kepada channel YouTube kita. Tak perlu edit pun, tak apa. Just straight upload sahaja. Manalah tahu, bila kita dah start upload, orang akan datang kepada channel kita. Mungkin dalam 10-20 video tak adalah akan viral ke apa kan. Tapi lepas daripada kita buat 30-40 video, 50 video, terviral ke kan. Ada certain media yang share kita punya video kan. Sebab nampak manfaat dan sebagainya. Dan saya rasa itulah langkah terbaik dan yang paling simple korang boleh buat. Jangan fikir lebih-lebih. Dan jangan jadi macam saya sebenarnya. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab sebenarnya Cikgu Uluan ni aktif pada Jun 2020 buat video YouTube. Tapi sebenarnya niat dalam hati saya adalah saya nak buat video YouTube sejak daripada Januari 2020 ataupun Disember 2019. Saya dah beli lighting RM400 guys. Okay. Tapi lighting RM400 tu tersadai selama 6-7 bulan. Sebab yalah saya delay saya punya tindakan saya sebab saya rasa macam saya nak buat video gempak tapi at the same time saya duduk fikir apa pula penonton akan rasa, saya ni relevan ke tak dan sebagainya kan. So at the end bila PKP tu sampai pada March, April, Mei, saya tak buat video pun. Literally saya tak buat video. Ada pun mungkin satu je lah video lebih kurang saya buat. Jujur saya cakap, kalau lah saya get aktif buat video pada tempoh PKP March sampai Jun hari tu, saya rasa saya dah inline ataupun naik bersama-sama dengan Iman Kamil ataupun Sugeng Pavitra lah kot kan. Macam Iman Kamil sekarang, by the time of the shooting, dia punya subscriber lebih kurang 140,000, 150,000. Saya yang baru aktif Jun dapat 25,000. So saya imagine, yelah kalau lah saya start waktu PKP, mungkin saya boleh belakang dia sikit lah, mungkin 100,000 subscriber kan. Start small and start right now. Itu adalah challenge saya daripada saya Cikgu Uluan kepada you guys yang masih lagi hold niat dia nak buat video YouTube. Ini adalah masa yang terbaik untuk buat video. Untuk korang yang macam nak edit video bercakap-cakap macam ML Studios tu semua, saya lebih galakkan untuk korang belilah basic clip mic ni. Clip mic Boya M1 ni harga dia dalam RM40 dekat Shopee, dekat Lazada korang boleh beli. Dia boleh cocok dekat smartphone dia boleh cocok dekat smartphone. So ambil resolve yang pelangi-pelangi ni, kita double klik. Tahniah, you guys dah install software ini. So manfaatkanlah software ini. Okey, misal kata dalam saya punya KineMaster ni, saya cuba play sekejap. Hello, Assalamualaikum semua. Bila saya play, dia ada bunyi rolling. Benda-benda tu kita kena potong. So itu sajalah kot untuk video kali ni. Kalau korang nak tahu berkenaan dengan video tutorial ke, video making ke tu semua, korang boleh tengok channel Cikgu Uluan. Saya Cikgu Uluan, siapa regil, saya Rotan.